Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? PDPR kita hari ini adalah mata pelajaran Jawi dan Had bagi UPKK. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan tanda baca. Murid-murid pernah dengar tak? Apa maksud tanda baca ni? Macam mana tanda baca? Biasanya kalau kita baca buku ataupun teks ataupun karangan, kita tengok ada tanda baca dalam teks tersebut. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid tanda baca yang biasanya kita jumpa dalam sesuatu teks. Okey, yang pertama, tanda noktah. Macam mana tanda noktah? Okey, tanda noktah macam ni. Tanda noktah ataupun kita panggil titik. Seterusnya, tanda noktah bertindih. Macam mana tanda noktah bertindih ni? Dia ada bertindih macam ni, atas dan bawah. Ada dua titik bertindih. Ini adalah tanda noktah bertindih. Dan yang ketiga, tanda soal. Macam mana bentuk tanda soal? Macam telinga gajah ni, ada titik dekat bawah. Ini adalah tanda soal. Dan seterusnya, tanda koma. Macam mana tanda koma ni bentuk dia? Bentuk dia macam ni. Ini adalah tanda koma. Seterusnya, tanda seru. Macam ini tanda seru. Dan seterusnya, pengikat kata. Tanda pengikat kata ni biasanya kita akan jumpa dalam dialog. Dia ada dua, di depan dan juga di belakang dialog tersebut. Okey, ini adalah 6 jenis tanda baca yang selalu kita jumpa dalam teks ataupun karangan. Sebenarnya memang murid dah tahu dah nama dia, tanda dia. Cuma hari ini kita akan buat pengukuhan berkenaan dengan tanda baca. Okey, tadi kita dah kenal bentuk dan juga tanda baca. Sekarang cikgu akan jelaskan fungsi ataupun kegunaan tanda baca tersebut. Baiklah murid-murid boleh rujuk nota padat UPKK muka surat 286. Okey, mula-mula tanda noktah. Tanda noktah ini digunakan pada akhir ayat yang lengkap. Contoh, Ahmad sedang belajar. Jadi kita letak tanda noktah. Dia seorang murid yang rajin. Ini adalah ayat yang lengkap. Jadi kita letak tanda noktah di akhir ayat tersebut. Okey, tanda noktah ini juga digunakan sebagai tanda singkatan organisasi. Contoh, TLDM. Ini dalam Rumi. Kalau dalam Jawi, kita tulis huruf dan juga letak tanda noktah. Contoh, ta, noktah bertindih, noktah, lam, noktah, dan noktah mim. Ini digunakan untuk singkatan organisasi. Tanda noktah ini juga digunakan tanda selepas setiap nombor senarai. Contoh, nombor 1, noktah Allah. Nombor 2, noktah Rasul. 3, noktah malaikat. Ini adalah kegunaan ataupun fungsi tanda noktah. Okey, tanda seru pula. Okey, ini tanda bentuk dia, tanda seru. Tanda seru ini tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, geram, takjub dan sebagainya. Takjub ni macam kagum, terkejut, macam tu. Okey, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayat yang didahului kata seru. Dia ada ayat yang didahului kata seru. Contoh, amboi, besarnya rumah kamu. Dia macam terkejut, takjub, kagum. Jadi letak tanda seru di sini. Okey, ataupun yang kedua, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contoh, tolong, tolong, ada rumah terbakar. Ini bukannya menggunakan ayat kata seru. Kata seru ni, macam mana kata seru? Ini tanda seru. Kalau kata seru, contoh amboi, wah, apa lagi? Itu kata seru. Tanda seru yang ini.
Jadi tanda seru ini terbahagi kepada dua. Yang pertama didahului dengan kata seru dan yang kedua tidak mengandungi kata seru. Contoh perkataan tolong ini. Tolong ini perkataan biasa, bukan kata seru. Tolong, tolong. Jadi walaupun tak ada kata seru, kita kena letak tanda seru di sini. Seterusnya, tanda pengikat kata. Murid-murid boleh rujuk nota padat UPKK muka surat 287. Okey, kita tengok kegunaan ataupun fungsi tanda pengikat kata. Yang pertama, tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Contoh, kamu hendak ke mana? Kita letakkan tanda pengikat kata di hadapan dan juga di belakang. Okey, yang kedua, tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Contoh, Ali sedang membaca glosari kitab itu. Glosari ini adalah istilah khusus. Jadi boleh diletakkan tanda pengikat kata. Yang ketiga, tanda mengapit jadual rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contoh, segmen nota. Dia nak fokuskan ini nota ditayangkan pada jam 2 petang di saluran 10. Yang keempat, tanda pengikat tunggal. Di tunggal ni maksudnya yang ini yang cikgu tunjuk ni. Dia ada tanda satu saja. Kalau tanda pengikat kata yang selalu kita jumpa ada dua, double. Double di depan, double di belakang. Tapi ada juga tanda pengikat tunggal. Yang macam ini ni. Bila nak gunakan tanda ini? Okey, tanda pengikat tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Maksudnya dalam sesuatu ayat itu dah ada tanda pengikat kata. Jadi kalau nak letak lagi, kena letak pengikat yang tunggal. Okey, contoh kita tengok. Dah letak kat depan ni ada tanda pengikat kata yang biasa. Rujuklah daftar kata bahasa Melayu. Ini yang tunggal. Untuk menyemak ejaan Jawi. Tutup ni, penutup kata. Kata Ustaz Muhammad. Okey, seterusnya tanda koma pula. Tanda koma ini digunakan untuk tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contoh, kita nak cakap 1, 2 dan 3. Kita senaraikan pembilangan 1, 2 dan 3. Ataupun kita nak cakap buku, pensel dan pembaris. Kita letak tanda koma. Tanda koma ini juga digunakan untuk tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Contoh, wah. Kita letak tanda koma kat sini ataupun amboi. Kita letak tanda koma, besarnya rumah itu. Okey. Seterusnya, tanda koma ini juga digunakan untuk tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contoh, rambutan. Kita letak koma. Betik, lansat dan duku ialah buah-buahan tempatan. Berurutan. Tidak cakap nak senaraikan banyak kan? Jadi kita letak tanda koma. Seterusnya, tanda memisahkan pantun. Khususnya baris pertama dan ketiga. Contoh, dekat pantun pun kita letak tanda koma. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, seterusnya muka surat 288. Tanda noktah bertindih. Tanda macam ni, bentuk macam ni ya. Okey, tanda noktah bertindih ini digunakan untuk menulis dialog. Contoh, Zainab. Kita letak tanda noktah bertindih. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Siti. Kita letak lagi tanda noktah bertindih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah dialog. Teks dialog ada tanda noktah bertindih. Yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Contoh,
Rukun iman 6 perkara. Kita letak tanda noktah bertindih kat sini. Nombor 1, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga. Tanda noktah bertindih ini juga digunakan untuk tanda memisahkan nombor surah ataupun nama surah. Contoh, surah An-Nas. Kita letak tanda bertindih, noktah bertindih ayat 3. Seterusnya, tanda menunjukkan nisbah. Dalam matematik kan, kita buat contoh nombor 20 nisbah 5 atau 5 nisbah 20 atau balik cikgu baca. Okey, 5 nisbah 20. Tanda nisbah ini adalah noktah bertindih. Okey, yang terakhir adalah tanda soal. Di mana kedudukan tanda soal ni? Okey, tanda soal diletakkan pada akhir tiap-tiap ayat tanya. Sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Contoh kata soal, bagaimana, kenapa, siapa, apa. Itu kata soal. Boleh digunakan yang dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Okey, contoh, di manakah letaknya Muzium Negara? Ini dia guna kata soal. Ataupun contoh lain, awak tahu tak? Awak, kita mulakan perkataan awak. Itu bukan kata soal. Jadi, awak tahu tak? Ayat tanya kan? Jadi, kena tulis, letak tanda soal di belakang ayat itu. Baiklah murid-murid, sekian sahaja PDPR kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk buat latihan yang cikgu sediakan. Cikgu nak lihat sama ada murid-murid faham atau tidak isi kandungan pelajaran kita hari ini. Baiklah murid-murid, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di PDPR akan datang. Sekian, terima kasih.